Okey dok, kita ke isu lain, isu pembebasan Datuk Seri Ahmad Zahari soal tu. Okey. Apa Datuk melihat perbezaan antara Datuk Seri Ahmad Zahari dengan Lim Guan Eng? Adakah ada rakyat yang tak nampak perbezaan tu? Kalau rakyat tak boleh nampak, saya tak boleh nak cakap apa. Kena faham. Lim Guan Eng telah didakwa di mahkamah. Bila Lim Guan Eng didakwa di mahkamah, kenapa dia didakwa? Kerana dia meluluskan pertukaran status tanah pertanian Magnificent Emblem Sdn Bhd kepada status komersial. Tanah itu Board of Director Magnificent Emblem ialah Pang Likun. Jadi Pang Likun didakwa kerana memberi suapan sebuah banglo bernilai 4.27 juta diberi dengan harga cuma 2.8 juta. Dan Lim Guan Eng kerana meluluskan benda ni, dia dapat below market price. 60 saksi pendakwaan dah senaraikan. 25 saksi sudah dipanggil memberi keterangan dalam mahkamah. Dah selesai. 60% sudah dah jalan. Tinggal 35 orang ni. Ketua Hakim Negara dah ditukar, Richard Malanjut. Yang kita tahu semua sekali, ini nama yang disenaraikan, yang hari ini dengan bangganya Tommy Thomas memberitahu dalam buku dia bahawa dia yang meletakkan Richard Malanjut. Kerajaan itu kerajaan PH tak? Memang kerajaan PH. Kita pun tahu bahawa Tommy Thomas itu pun dipilih oleh Lim Guan Eng nama dia. Kenapa Lim Guan Eng tak memilih meneruskan tu? Itulah dia. Pertama sekali, peguam dia dalam kes tersebut ialah Tommy Thomas. Kalau dia betul-betul benar. Peguam dia dalam kes itu pun Tommy Thomas yang dah diangkat menjadi peguam negara. Bila dia letak apa nama Richard Malanjut yang selepas pencen terus jadi naik atas pentas bersama DAP di Sabah, kemudian jadi Board of Director yang syarikat Berjaya Land, syarikat Kroni Tun Dr. Mahathir. So daripada situ pun kita dah boleh bayangkan. Dia boleh teruskan dan dia boleh buat mahkamah menangkan dia kes tersebut. Tapi dia bodoh. Senang cerita. Teruskanlah kes tu. Ketua Hakim Negara, kau dah letak orang kau. Dan memang berlaku pun salah guna kuasa. Apa bukti yang jelas? Bukti yang jelas, Hakim Datuk Hadaria mengadili kes ini, Lim Guan Eng. Pihak DPP, pihak Jabatan Peguam Negara meminta supaya dia dilepaskan saja, bukan dibebaskan. Tetapi Hakim Datuk Hadaria bagi dilepaskan dan dibebaskan. Maknanya tak boleh dakwa balik. Di bawah seksyen sama apa semua tak boleh. Kemudian Mohsin Latif memohon supaya diadakan semakan semula. Sepatutnya pada pagi hari kejadian semakan semula itu, Hakim Datuk Abdul Karim sepatutnya mengadili kes semakan semula. Apa yang berlaku? Tan Sri Richard Malanjut mengarahkan supaya Hakim Datuk Hadaria menggantikan Hakim Datuk Abdul Karim. Cuba bayangkan, Hakim Datuk Hadaria membuat semakan semula ke atas keputusan yang dia sendiri buat. Mana pernah dalam dunia ni pernah berlaku begini? Tak pernah. Tetapi ini hanya boleh berlaku kalau pengundi silap mengundi dan memangkah Pakatan Harapan. Itu pasti berlaku. Jadi tak lama lagi ni tuan-tuan ada peluang untuk membuat pembetulan kesilapan yang tidak sepatutnya berlaku pada tahun 2018. Don't make the same mistake. Itu penting. Maknanya Datuk Seri Ahmad Zahari ini hebatlah, dia lawan. Datuk Zahid tak pernah pun mengarahkan supaya kes dia digugurkan walaupun Perdana Menteri dah menjadi daripada Barisan Nasional. Dia masih meneruskan pembelaan dia. Dan nasib kita baik, kita dapat seorang hakim yang dah nak pencen.
Rasa dia jaga. Apa kelebihan bila dapat hakim yang nak pencen? Bila hakim dah nak pencen ni, orang nak sogok dia, nak janjikan dia akan naik pangkat, susah sikit. Betul tak? Rasa kedam. Kelebihan lagi satu, dia ni memang hakim yang ada pengalaman. Berbelas tahun mengambil kes jenayah. Berbanding dengan kes Datuk Seri Najib Tun Razak. Kes Datuk Seri Najib Tun Razak, hakim yang mengadili kes dia tak pernah langsung ambil kes jenayah. Dia hakim mahkamah komersial. Sepatutnya hakim Sufian Razak, Hakim Sufian Razak menjadi hakim kes Datuk Najib. Tapi malangnya lepas minggu ditukarkan. Gantilah dengan Nazlan yang tak pernah ada pengalaman. Bila pergi Mahkamah Persekutuan pula, dapat Ketua Hakim Negara. Sama juga, bukan data belakang dia kes jenayah. Ini kita kena faham. Pengalaman dia dalam bidang kes jenayah ni sangat kurang. Tapi sebab dia CJ, apa pilihan yang kita ada? Hadap je lah. Betul tak? Kes Datuk Zahid, dia menang kerana kredibiliti saksi-saksi itu diragui. Saksi nombor 15, 16, 17 mempunyai kekayaan luar biasa. Dah lah tidak ada money trail. Dah lah dia kata duit ni masuk dalam sampul 600,000 masuk dalam sampul. Itu pun dia pelik kan. Kemudian tak apalah. Yang paling penting sekali dalam prosiding mahkamah tu, hakim diberitahu bahawa UKSB tak ada duit. Tak ada duit tapi boleh bayar rasuah. Masuk akal tak? Lepas tu ditanya siapa yang bayar rasuah ni? Dia kata pihak Hong Kong. So kenapa tak panggil pihak Hong Kong tu jadi saksi pendakwaan? Ini menjadi question mark. Nicole adalah staff Harry Lee. Pun sama juga. Kenapa Nicole ni tidak dipanggil menjadi saksi pendakwaan, sedangkan keterangan dia diambil? Ini orang tak tahu tu. Tak baca kan. Tapi hakim dah bacakan dalam. Itu sebablah kita minta kalau boleh lain kali bila kes-kes yang berprofil tinggi, yang ada kepentingan umum macam ni, biar buat live. Indonesia boleh buat live. Kenapa takut nak benarkan? Datuk Najib minta supaya dikeluarkan secara live, biar rakyat boleh menilai sendiri. Sebab apa? Kalau mereka ada strong case, sudah pastilah mereka akan membenarkan perbicaraan ini dibuat secara live supaya orang boleh mendengar dan menilai. Tetapi dia nak mengelak daripada rakyat mendengar dan menilai. Sebab dia tahu kalau misalnya Datuk Najib minta supaya dibenarkan dilantik peguam Queen Council, rakyat akan cakap apa masalah dia? Bah Council kata dia tak faham bahasa Melayu. Kalau dia tak faham bahasa Melayu, ianya menguntungkan Najib ke tidak? Tidak menguntungkan Najib. Maka untungkan kau sebab kau memang geng Pakatan Harapan. Betul tak? So, what's the problem? Sebenarnya dia takut kalau orang luar daripada masyarakat yang ada pengaruh, Queen Council ni biasa peguam-peguam hebat. Bila dia nampak hujah-hujah yang dia ketengahkan semua konkret, tiba-tiba kalah, tanpa diberikan judgement yang tepat, tersusun dan nampak adil. Bukan hanya adil tetapi mesti dilihat adil. Maka ni akan menyebabkan orang akan hilang kepercayaan kepada institusi kehakiman. Kalau buat secara live, orang akan tahu, kalau dah engkau tak bagi Queen Council, Datuk Najib dah cuba dengan Tan Sri Syafiee di Mahkamah Tinggi dengan Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan, apa salahnya dia cari idea baru, cara pendekatan baru, approach baru untuk membela diri dia melalui peguam lain.
Maka dilantiklah Zahid Enko bersama rakan-rakannya. Dilantik Tuan Hisham, Datuk Haji Hisham sebagai ketua pembelaan. Kan? Bagilah masa. Kalau buat secara live, sudah pastilah orang akan cakap, apa salahnya bagi masa? Kenapa kelang kabut sangat? Di mana letaknya keadilan? Yang ini yang mereka takut. Dan dah ada bukti baru. Dah ada bukti baru yang melibatkan Nazlan, Zeti dan sebagainya. Sebelum tu SPRM tak dedahkan. Bila dah tak ada Latifah Koya, bila digantikan dengan Tan Sri Azam Baki, baru kita tahu benda yang sebenar. Padahal sebelum ni zaman Latifah Koya, mereka pun tahu Zeti terima duit melalui suami dan anaknya 715 juta. Mereka pun tahu Nur Muhammad Yaakob bekas menteri zaman Mahathir. Ini semua orang Mahathir ni. Zeti orang Mahathir, Nur Muhammad Yaakob orang Mahathir, Jolo adalah anak kepada kroni Mahathir yang Mahathir kayakan dengan pembinaan pelabuhan-pelabuhan di Sarawak. Semua ada kaitan dengan Mahathir. The real puppet master. Betul lah. Itu sebab dia tak berani buat secara live. Sebab takut rakyat akan menilai. Rakyat akan tahu secara detail. Kalau setakat mengharapkan media masa ni, mungkin tak semua masuk secara terperinci berbanding dengan kalau diadakan secara live. Tapi saya yakin rakyat boleh menilai. Yang tak boleh menilai ni ialah saki baki geng-geng yang ada ditipu oleh Pakatan Harapan pada tahun 2018, masih tak taubat, masih lagi tak nak membaca, masih lagi tak nak mencari kebenaran, masih lagi otaknya ni diblok daripada benda-benda yang benar. Orang-orang macam ni dia tetap akan mempertahankan Pakatan Harapan.